Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua anak-anak cikgu di rumah. Okey, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di dalam program Tuition Online Perlis Mengaji anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, insya-Allah hari ini kita bertemu lagi di hari terakhir Ramadan untuk tahun ini sebelum kita menyambut 1 Syawal pada esok hari, insya-Allah. Baik, cikgu harap anak-anak semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik di rumah. Ya. Okey, untuk hari ini apa yang kita nak kongsi, cikgu harap anak-anak dah bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan juga kalau boleh ada buku teks. Okey. Okey. Kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang perpuluhan, iaitu dalam subtopik penyelesaian masalah perpuluhan. Yang terakhirlah maksudnya untuk tajuk perpuluhan. Okey, baik. Sebelum tu kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Baik. Yang pertama sekali, sebelum cikgu masuk kepada penyelesaian masalah perpuluhan yang melibatkan perpuluhan, kita lihat dulu bundar perpuluhan. Bagaimana untuk kita membundarkan nombor perpuluhan. Okey. Yang kedua, kita akan lihat penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan. Okey. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah kalau kita sempat hari ini, kita akan buat quizzes untuk game tajuk perpuluhan, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu bundar perpuluhan. Okey, bundar perpuluhan. Bagaimana untuk kita membundarkan sesuatu nombor perpuluhan? Okey, bundar perpuluhan adalah bundar macam biasa juga. Bundar macam biasa, iaitu kita ada nombor sifar hingga 4 yang kita perlu tambah sifar, dan nombor 5 hingga 9 kita perlu tambah 1. Kalau di sekolah murid akan selalu sebut miskin dan kaya, nombor miskin dan kaya. Baik, kita lihat bundar perpuluhan. Ini adalah contoh yang pertama, 1.368. Okey, soalannya, bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, apa yang dikatakan satu tempat perpuluhan? Kita dah belajar sebelum ni, nombor ataupun digit yang mana yang berada di satu tempat perpuluhan. Ingat, satu tempat perpuluhan ialah nombor atau digit yang pertama di sebelah kanan selepas titik perpuluhan. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah kata kuncinya, satu tempat perpuluhan. Kemudian 3 itu ialah digitnya. Okey, jadi kita perlu bundarkan digit 3. Bagaimana untuk kita bundar digit 3? Ingat balik cara untuk kita membundarkan sesuatu nombor. Okey, kita fokus ataupun kita bulatkan digit yang
diminta, iaitu satu tempat perpuluhan, iaitu digit 3. Langkah yang kedua, kita lihat nombor di sebelah kanan. Nombor di sebelah kanan ialah nombor 6. Okey, nombor 6 adalah nombor kaya. Jadi, ingat, nombor 5 hingga 9 adalah nombor kaya yang kita perlu tambah 1. Okey, kita perlu tambah 1. Okey, jadi 3 ni kita tambah dengan 1. Hasilnya ialah 4. Okey, apa yang berlaku pada nombor di sebelah kanan? Nombor di sebelah kanan akan jadi sifar. Okey, akan jadi sifar dan nombor yang sebelah kiri akan kekal. Okey. Titik perpuluhan, letak titik perpuluhan. Okey, untuk nombor perpuluhan, sifar di akhir sekali kita tidak perlu tulis. Jadi, jawapan yang terakhir, kita hanya perlu menulis 1.4 sahaja. Okey, ingat, bundar macam biasa. Cuma apa yang perlu anak-anak cari ialah apa kata kunci ataupun apakah kehendak soalan. Okey. Jadi jawapan ini ialah 1.4. Baik. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Bundarkan 1.243 kepada per 100 yang terdekat. Per 100. Tadi kita lihat soalan tanya satu tempat perpuluhan. Okey, soalan yang kedua ni dia minta per 100. Okey. Per 100 maksudnya awak kena fikir. Ini adalah nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Yang mana satu ataupun digit yang mana iaitu per 100. Okey, kita balik kepada, okey, ini adalah kata kunci di soalan per 100. Jadi kita cari yang manakah digit per 100. Okey. Satu ini ialah nombor bulat, iaitu nilai tempat satu ialah sah. Okey, ini adalah titik perpuluhan. Okey. Digit 2 ialah per 10. Nilai tempat bagi digit 2 ialah per 10. Nilai tempat bagi digit 4 ialah per 100. Okey, ini adalah per 100 dan nilai digit bagi nilai tempat bagi digit 3 ialah per 1000. Sekarang kita fokus kepada soalan. Soalan minta kita carikan ataupun bundarkan kepada per 100 yang terdekat. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ini, per 100 ialah digit 4. Jadi kita bundarkan seperti biasa. Okey, digit 4. Sebelah digit 4 ialah digit 3. Sebelah kanan digit 4 adalah digit 3. Jadi 3 adalah nombor miskin. Jadi 4 tak perlu tambah apa-apa. Okey, perlu tambah sifar ataupun tak perlu tambah. Okey, 4 akan kekal menjadi 4 dan di sebelah kanan digit 4 kita akan letakkan sifar dan di sebelah kiri kita akan kekalkan nombor. Ingat, kalau bundar di sebelah kanan akan jadi sifar, di sebelah kiri nombor akan kekal. Okey, so bila ada sifar di belakang ni kita tak perlu tulis. Jadi jawapannya ialah 1.24 sahaja. 1.24. Baik, kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Bundarkan nombor perpuluhan di bawah kepada per 10 yang terdekat. Tadi kita buat per 100. Sekarang kita lihat per 10. Okey, cuba anak-anak lihat soalan A yang atas ini dan B. A, bundarkan nombor perpuluhan di bawah kepada per 10 yang terdekat. Dan B, bundarkan nombor di bawah kepada satu tempat perpuluhan. Okey, anak-anak lihat kepada perkataan yang telah digaris ini. Per 10 dan satu tempat perpuluhan. Adakah ini adakah ianya membawa maksud yang sama? Okey. Okey, lihat per 10 ialah digit pertama selepas titik perpuluhan. Digit
pertama selepas titik perpuluhan. Dan satu tempat perpuluhan juga digit pertama selepas titik perpuluhan. Jadi, per 10 dan satu tempat perpuluhan membawa maksud yang sama. Okey, dia boleh tanya kita dalam perkataan yang berbeza. Jadi, anak-anak kena tahu per 10 dan juga satu tempat perpuluhan adalah maksud yang sama. Okey, so A, 1.326, kita bundarkan digit 3 iaitu per 10. Digit 3 ialah nilai tempat per 10. Okey, so kita bundarkan seperti biasa. 3, 2. So, yang paling hampir ataupun yang terdekat ialah 1.3 sifar. Jadi, kita hanya menulis 1.3. Sama juga dengan soalan yang di bawah. Cikgu letakkan soalan yang sama, cuma cara soalan yang berbeza. Okey, B 1.768. Okey, kita fokus kepada digit per 10 iaitu digit 7. Nombor di sebelah kanan 7 ialah 6. 6 ialah nombor kaya, jadi 7 perlu ditambah dengan 1. Jadi 7 menjadi 8. Jadi jawapannya ialah 1.8. Okey. Sama je dua-dua ni adalah membawa maksud yang sama. Okey, apa yang anak-anak kena faham ialah nilai tempat dia disebut per 10, per 100 dan juga per 1000. Tapi ada juga yang disebut per 10 digantikan dengan satu tempat perpuluhan, per 100 dua tempat perpuluhan dan per 1000 tiga tempat perpuluhan. Okey. Sama juga dengan soalan seterusnya ini. Bundarkan nombor perpuluhan di bawah kepada per 100 yang terdekat. Okey, per 100 yang terdekat. Okey, bagi soalan B, bundarkan nombor di bawah kepada dua tempat perpuluhan. Okey, ingat tadi cikgu dah sebut per 100 ialah digit yang kedua selepas titik, iaitu dia sama maksudnya dengan dua tempat perpuluhan. Okey, ini membawa maksud yang sama. Okey, kita lihat kepada soalan A, 1.256. 256. Okey, per 100 ialah, ingat, selepas titik, kita baca selepas titik, yang pertama per 10, yang kedua per 100, yang ketiga per 1000. Okey, jangan mula dari kanan, kita mesti mula selepas titik perpuluhan. Okey, so kat sini, digit 5 ialah digit yang berada di nilai tempat per 100. Jadi kita fokus kepada nombor 5. Okey. Baik, cikgu tunjuk di sini. Satu perpuluhan 256. Okey, kita fokus kepada per 100 yang terdekat. Ingat, 2 ini ialah per 10 dan 5 ini ialah per 100. Okey, so kita fokus kepada nombor 5. Untuk bundar, kita lihat kepada nombor di sebelah kanan. Kanan ialah nombor 6. Jadi, kita perlu tambah 1 di digit 5. Jadi, 1 tambah 5, 6. Okey, apa yang berlaku di nombor di sebelah kanan? Nombor di sebelah kanan kita letakkan sifar dan nombor di sebelah kiri kita kekalkan. Okey? Alright. Jadi, untuk nombor perpuluhan, jika ada sifar di belakang, kita tak perlu tulis. Jadi, jawapannya kita tulis 1.26. Ini adalah jawapannya. Okey? Itu untuk
A. Okey. Baik. Untuk soalan B, sama juga. 1.368. 1.368. Okey. Fikir. Per 100. Per 100. Ataupun dia kata 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Jadi, ingat. 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Jadi, ini adalah 2 tempat perpuluhan. Iaitu digit 6. Okey? Untuk bundar, ingat langkah yang kedua kita tengok nombor di sebelah kanan iaitu 8. Okey, 8 adalah nombor kaya. So, kita akan tambah 1 di digit 6. Kemudian, 6 tambah 1, 7. Apa yang berlaku kepada 8? 8 berada di sebelah kanan. Kita letakkan sifar. Dan di sebelah kiri mesti kekal. Okey, di sebelah kiri nombor yang kita bundarkan mesti kekal. Jadi, sifar yang di akhir ini kita tidak perlu tulis. 1.37. Okey, itu adalah jawapannya. Okey, ada lagi satu cara untuk kita bundar. Okey, cara untuk kita bundar. Contoh kalau nombor bulat. Ini adalah cara yang cikgu kongsikan dengan anak-anak. Ini cikgu dapat dari cikgu Fazli Saleh. Dia mengajar cara untuk bundar yang lebih mudah untuk anak-anak. Contohnya saya bagi nombor bulat. 36. Okey, contohnya 36. Kita nak bundarkan kepada nombor kepada puluh yang terdekat. Okey, puluh yang terdekat ialah digit 3. Okey, dia ajar macam mana tahu kita letak. Ini adalah 36. Kat atas ni 30 dalam lingkungan dia. Ini 40. Macam tu. Jadi kita lihat 36 ni dia hampir dengan 30 ataupun dia hampir dengan 40. Okey, 6 yang lebih daripada start daripada 5, 6, 7, 8 dia akan dan 9 dia akan pergi ke 40. Jadi terus dapat 36 kalau kita bundarkan rumah puluh terus dapat 40. Okey, sama juga kalau kita tukar kat sini 33 contoh 33. Kan? 33 dia akan hampir dengan 30. So jawapan dia 30 lah. Sama juga macam nombor perpuluhan. Okey. Baik. Kita pergi, okey, habis untuk bundar perpuluhan. Bundar seperti biasa. Okey, bundar seperti nombor bulat biasa. Okey, sekarang kita lihat kepada penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan. Penyelesaian masalah. Apa masalahnya? Apa yang dikatakan penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan? Mari kita lihat. Okey, ini adalah dokumen standard. Okey, kita lihat kepada cikgu fokus kepada tahun 5. Okey. Tapi untuk murid tahun 4 juga atau tahun 6 juga perlu ataupun boleh belajar sebab tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 ni dia mempunyai tajuk yang sama dan juga subtopik yang sama. Cuma mungkin nilai yang berbeza, lebih besar dan lebih kecil. Okey, kita lihat di sini tajuk perpuluhan iaitu tajuk yang ke-8 untuk tahun 5. Kita fokus kepada penyelesaian masalah. Standard pembelajarannya ialah menyelesaikan masalah harian melibatkan perpuluhan dan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Ingat, hingga 3 tempat perpuluhan maksudnya selepas titik hanya ada 3 digit sahaja yang awak perlu belajar. Tak ada 4, tak ada 5. Mungkin nanti ke sekolah menengah mungkin awak akan belajar. Okey. Kita lihat contoh. Pak Ali membeli 28.5 kilogram strawberry.
dia menjual 16.93 kilogram strawberry pada waktu pagi dan 9.807 kilogram strawberry pada waktu petang. Cari jisim dalam kilogram baki strawberry itu. Baik, kalau kita lihat di situ, anak-anak mesti baca dan fahami setiap ayat. Baca setiap ayat dan faham. Okey? Okey. Apa maksud jisim? Jisim bermaksud berat. Jisim bermaksud berat. Okey? Sekarang ni dalam soalan kita lihat ataupun kita cari dulu apa kata kunci untuk soalan ini. Okey? Okey. Baki. Dia minta baki. Jadi dalam kepala kita dah tahu dah kalau minta baki selalunya operasi apa? Okey, operasi tolak. Okey, cuba kita lihat di sini. Pak Ali membeli 28.5 kg strawberry. Dia menjual. Okey, 16. Dia jual maksudnya strawberry dia akan berkurang. Bila berkurang, mesti operasi tolak. Okey, so anak-anak boleh kira ataupun cuba cari jawapan untuk soalan ini. Pada waktu pagi dan pada waktu petang sebanyak 9.87 kilogram. Okey, dia minta baki. Jadi selepas Pak Ali menjual pada waktu pagi dan waktu petang, berapa baki strawberry itu yang ada? Ingat, untuk soalan ini, soalan tolak, pastikan anak-anak menulis dalam bentuk lazim dengan titik perpuluhan berada di lajur yang sama. Okey. Baik, 28.5 tolak 16.93. Okey. 93. Jadi kat atas 3 ni kosong, mesti tambah sifar. Mesti tambah sifar. Kalau tolak mesti tambah, wajib tambah sifar. Okey, kemudian kita tolaklah macam biasa. Sifar tolak 3 tak boleh, jadi kita pinjam pada 5. So 5 tinggal 4. So 10 tolak 3 7. 4 tolak 9 pun tak boleh. Kita pinjam daripada 8. So 4 menjadi 14 dan 8 tinggal 7. 14 tolak 9. Berapa? 5. 7 tolak 6. 1. 2 tolak 1. 1. Adakah ini jawapan? Belum. Kita ada lagi satu. Ini adalah pada waktu pagi. Okey, sekarang kita tolak lagi sekali strawberry yang dijual pada waktu petang, iaitu 9.087. Okey. Sama juga atas 7 ni kosong, kita pasti tambahkan sifar. Jadi sifar tolak 7 tak dapat, tak boleh. Kita pinjam 10, pinjam dari 7 tinggal 6. So 10 tolak 7, 3. 6 tak boleh tolak 8. Jadi 6 pinjam dari 5. 6 jadi 16 dan 5 tinggal 4. So 16 tolak 8, 8. 4 tolak sifar 4. Titik perpuluhan mesti berada di lajur yang sama. Dan 11 tolak 9, 2. Okey. So, dapatlah jisim baki strawberry yang tinggal, iaitu 2.483 kilogram. Baik. Okey, cikgu harap anak-anak dapat bila soalan tolak, pastikan buat tolak dua kali, sama ada awak nak buat asing-asing ataupun boleh buat terus macam yang cikgu tunjukkan. Okey, seterusnya
Okey, ini adalah jawapan 2.483 kilogram. Baik, soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan isi padu susu di dalam 2 buah bekas R dan T. Okey, R ialah 2.105 liter. Dan T pula 4 kali isi padu susu dalam bekas R. Bila kita baca, kita dah nampak dah kat situ. Bila kita baca, T dia tak bagi nilai T yang sebenar. Dia bagi kenyataan, iaitu T 4 kali isi padu susu dalam bekas R. 4 kali. Okey, apa maksud 4 kali? Maksudnya ada 4 kali R lah. Okey. Okey, itu adalah kata kunci untuk soalan ini. Baik. Okey, kalau R ada 2.105 liter, T ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan keempat-empat ini adalah nilai T. Jadi, kita jumlahkanlah untuk dapatkan nilai T. Okey, kalau daripada gambar rajah ini, kita dah dapat. Okey. Sama ada awak nak buat penambahan berulang ataupun yang paling mudah ialah kita buat apa? Operasi darab, iaitu 4 kali, ini kata kali ni, 4 kali 2.105 liter. Okey, so darab macam biasalah. 2.105 liter darab dengan 4. Okey, so murid-murid akan dapat 8.42 liter. Okey, 8.42 liter. Untuk soalan penyelesaian masalah ni, semuanya melibatkan 4 operasi utama, iaitu 4 operasi yang kita dah belajar, yang awak dah belajar, yang sentiasa awak buat, iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Untuk penyelesaian masalah ni, apa yang perlu awak faham ialah awak cari kata kunci di setiap ayat pada soalan. Daripada ayat tu baru kita dapat ataupun kita faham dan kita dapat apakah operasi yang akan kita guna. Okey. Baik, seterusnya rajah di bawah menunjukkan panjang sebatang rod besi. Okey, rod besi tu panjang dia 3.4 meter. Rod itu dicat dengan warna merah, biru, hijau, hitam dan putih. Cuba bila kita baca, kita fikir. Dia kata dicat dengan merah, biru, hijau, hitam dan putih. Ada berapa warna di situ? Okey, panjang setiap bahagian berwarna adalah sama. Ada kata kuncinya di situ. Adalah sama. Hitung panjang dalam meter bahagian yang dicat merah. Okey, apabila dia kata panjangnya adalah sama, jadi senang untuk kita cari operasi apa yang terlibat. Panjang setiap bahagian adalah sama. Bila sama tu maksudnya operasi apa? Operasi bahagi. Okey, operasi bahagi. Sekarang ni kita nak cari, okey, kita dah tahu operasi bahagi. 3.4 bahagi. Bahagi berapa? Bahagi berapa? Jadi kita perlu lihat kepada ayat yang pertama. Warna merah, warna biru, warna hijau, warna hitam dan warna putih. Jadi ada berapa warna di situ? Ada 5. Jadi 3.4 meter bahagilah dengan 5. So, bahagilah macam biasa. Okey. Ini cikgu tunjukkan cara untuk anak-anak bahagi. 3.4 bahagi 5. Okey, 3.4 meter bahagi dengan 5. Baik. 3 tak ada dalam sifar 5. Jadi kita letakkan sifar darab 5 sifar, 3 tolak sifar 3. Okey, titik perpuluhan di sini kita letakkan di atas.
Untuk bahagi, pastikan titik mesti berada di lajur yang sama. Mesti sama. Kemudian kita turunkan 4. Okey, so 34 dalam sifir 5. Kita ambil 30. 6 darab 5, 30. Kemudian kita tolak. So bakinya 4. Baik. Bila ada baki, apa yang perlu kita buat? Cikgu dah ajar pada minggu lepas. Okey, bila ada baki, kita tambahkan sifar. Okey, so 40. 40, ada tak 40 dalam sifir 5? Ada, iaitu 8. Jadi, 8 darab 5, 40. Kemudian, kita tolak sifar dan sifar. Jadi, kita dapatlah bahagian yang dicat warna merah ialah 0.68 meter. Jadi setiap warna tu mempunyai cat yang sama. Okey? Bahagian yang dicat untuk setiap warna adalah sama. Jadi jawapan untuk bahagian yang dicat merah ialah 0.68 meter. Okey? Pastikan anak-anak membaca dan faham setiap ayat yang ditulis ataupun mesti keluarkan apa maklumat yang diberi. Okey, soalan seterusnya ialah sebuah baldi mengandungi 2.54 liter air untuk menyiram pokok. Kemudian, okey, baldi itu ada 2.54 air untuk menyiram pokok. Kemudian 0.74 liter air telah ditambahkan ke dalam baldi itu. Hitung isi padu dalam liter air yang ada dalam baldi itu sekarang. Ini adalah soalan direct. Maksudnya soalan yang kita baca pun kita dah tahu. Dia kata ditambahkan. Dah semestinya lah operasi tambah. Okey, itu adalah kata kuncinya. Okey, jadi nilai air yang ada dalam baldi ialah 2.54 liter dan ditambahkan dengan 0.74 liter. Okey, tambahlah macam biasa. Jadi jawapannya ialah 3.28 liter air yang ada dalam baldi itu sekarang. Baik, ini adalah okey, raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah bala, rumah Aiman dan sekolah. Okey, anak-anak lihat di sini rumah bala, rumah Aiman dan sekolah. Bala berbasikal ke rumah Aiman. Bala berbasikal ke rumah Aiman dengan jarak 1.038 km. Kemudian mereka berbasikal ke sekolah bersama-sama dengan jarak ke sekolah dari rumah Aiman ialah 0.98 km. Okey. Ini adalah jarak perjalanan bala. Okey. Soalannya, hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh bala dari rumahnya ke sekolah. Okey, dari rumahnya ke sekolah. Jadi kita nampaklah rumah bala ke rumah Aiman 1.038 dan kita tambahkan dengan 0.98 km untuk ke sekolah. Okey, B. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Aiman berulang-alik dari rumahnya ke sekolah dalam 5 hari. Okey, 5 hari. Kat sini awak kena baca betul-betul. Ulang-alik maksudnya pergi dan balik. Okey, kita lihat soalan A. Okey, soalan A, jarak perjalanan bala. Okey, dari rumah bala 1.038 km ke rumah Aiman. Dari rumah Aiman ke sekolah 0.98 km. Jadi, kita tambahkan kedua-dua jarak. Kita dapatlah jarak perjalanan bala ialah 2.018 km. Okey, untuk soalan B, dia tanya jarak perjalanan Aiman ke sekolah. Okey, jarak perjalanan Aiman ke sekolah iaitu 0.98 km pergi dan 0.98 km balik. Okey, jadi
pergi dan balik. Kita lihat jumlah jarak perjalanan Aiman sehari. Sehari pergi dan balik ialah 1.96 km. Pergi 0.8 km, balik 0.8 km. Jadi jarak sehari ialah 1.96 km. Soalan tanya 5 hari. Jadi apa yang perlu awak buat ialah kita perlu darablah. Kalau 5 untuk satu jadikan banyak, mesti operasi darab. Okey, 5 hari. Jadi mesti darab dengan 5. Berapa? Satu hari, 1.96 km darab dengan 5. Okey, kita dapatlah 9.8 km untuk 5 hari. Okey? Baik. Cikgu rasa ini adalah soalan yang terakhir untuk tajuk penyelesaian masalah perpuluhan. Baik. Kita pergi kepada, kita laju sikit. Okey, anak-anak boleh buka quizzes. Okey. Okey, anak-anak boleh bukakan quizzes. Okey. Masukkan nombor kod. Masukkan nombor kod. Ini adalah sedikit latihan ataupun sedikit game soalan perpuluhan. Okey. Bukakan quizzes. Join myquizzes.com dan masukkan nombor kod 245524. Okey, dah masuk tu Amin Bangi, Mifzal. Mifzal ni anak murid cikgu ni, kelas cikgu ni. Mifzal. Adra pun cikgu mengajar tahun 6 dinamik. Fatin. Okey. Akil, Danish, Irlia, Aina, Hasif Amsyar. Hasif Amsyar ni selalu cikgu lihat, dia selalu komen dekat Facebook setiap kali cikgu mengajar. Okey, kita mula. Okey, ada 14. Faris Panggas. Kita ada 15 orang. Baik, cikgu rasa kita akan mulakan quizzes ini. Okey. 17. Kita tunggu sampai 20 sekejap. Okey, kita mulakan. Okey, anak-anak kena laju jawab soalan. Okey. Okey, Rifa Arina berada di atas, Irlia, Adra, Fatin,
Okey, Adra berada di tempat yang pertama. Fatin, Daphne. Okey. Semua ada 13 soalan. Soalan yang perlu anak-anak hanya menjawab dengan congak sahaja. Okey. Nurin Namdi, Irlia, Danish, Akil, Razki. Okey, sikit lagi. Baik, Adra berada di tempat yang pertama sekarang. Dah 10 soalan. Ya, Adra telah habis menjawab. Okey, 13 soalan dan mendapat markah penuh. Okey, kita lihat. Adra berada di tempat yang pertama, tempat yang kedua. Belum lagi. Nurin baru 12 soalan. Okey, kita lihat yang lain. Kita tunggu yang lain. Zuru dah siap. Daphne pun dah siap. Hasif Amsyah baru 11. Okey, kita lihat di sini yang dah dapat jawab, insya-Allah yang boleh menjawab dengan cepat. Okey, yang tempat pertama iaitu Nurin, Adra, Irlia 9 saja yang betul. Hasif 12, Rifa 10. Okey. Okey, tahniah untuk anak-anak yang dapat menjawab dengan betul. Okey. Okey, nanti awak boleh cuba lagi, nanti cikgu akan sharekan, awak boleh cuba lagi. Insya-Allah. Mana Mifzal? Mifzal baru 1. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dulu. Okey, kita lihat. Kalau kita lihat di sini, Nurin Namdi dan juga Adra, Irlia, Hasif, Rifa yang dah siap ni. Yang atas ni semua dah siap. Okey, yang merah ni maksudnya awak menjawab soalan salah. Okey, awak boleh cuba lagi nanti. Okey, cikgu rasa sampai di sini dulu kelas cikgu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selepas raya.
Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Hapuskan COVID-19. Kita jaga kita. #Perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.